Okey, cerita ni berkenaan dengan sepasang suami isteri yang masa tu dalam perjalanan daripada Melaka nak ke Pulau Pinang. Katanya masa tu untuk menghadiri satu majlis perkahwinan. Daripada Melaka tu dia orang gerak daripada Melaka, dia orang nak ke Penang tu dia orang singgah dekat Kuala Selangor untuk jumpa dengan beberapa orang lagi ahli keluarga untuk konvoi bersama-sama lah. So total 3 buah kereta dia orang pergi untuk ke Penang tu. Dan dalam perjalanan nak ke Pulau Pinang tu masa tu dia orang gerak malam. Sebaik saja melepasi RNR Tapah katanya. Si suami ni, saya namakan dia Ali lah, senang nak cakap kan. Si Ali ni macam cakap dengan wife dia. Dia kata, kalau lepas ni, kalau rasa lapar pun macam tahan sikit lah. Sebab untuk jumpa RNR dan seterusnya. Itulah satu masalah aku. Kenapa susah sangat nak sebut RNR? Okey, selepas melepasi RNR Tapah tu, akan jauh dah nak jumpa RNR seterusnya. Dan isteri dia cakap, tak apalah bang, kalau saya lapar, kita makan ringan-ringan lah. Maksudnya makan buah ke roti ke apa yang ada dalam kereta. Dan teruskanlah perjalanan. Yang si Encik Ali ni dengan wife dia ni kereta yang ketiga di belakang, dah ada lagi 2 kereta kat depan. Tapi sebaik saja lepas Cik Ali cakap macam tu dekat wife dia ni, tiba-tiba dia nampak kereta yang 2 lagi kat depan tu bagi signal untuk susul ke something lah. So bila dia orang ni bawa steady je Cik Ali ni. So bila dia nampak yang depan tu dah bagi signal untuk susul keluar, bila dia orang mendekat, si isteri ni perasanlah tu RNR. Dia macam cakap juga dengan wife, dengan husband dia. Dia cakap, tadi abang kata jauh lagi tempat nak makan. Dia cakap, itulah, nanti kalau berhenti pun awak jangan makan lah, awak just minum je. Dia cakap macam tu. Kenapa bang? Tak apalah, nanti abang cerita je gitu. So dia pun susul sekali. Ya biasa kita konvoi ni kan, kena sama-sama lah. Kita walaupun kita nak ke tak nak ke, itulah nama dia konvoi. Bukannya kau buat kepala kau buat kepala aku. So dia pun masuk sekali kat situ. Dan dia orang yang 2 buah kereta lagi tu makan, tak ada fikir apa-apa, makan. Sampailah dia dah selesai makan apa semua. Dan dia orang pun nak gerak semula. Dah susul keluar tu, barulah Encik Ali ni cakap dengan wife dia. Dia tanyalah macam, bang, apa cerita tadi? Kenapa abang cakap macam ada nak cakap sesuatu? So, suami dia pun cakap dengan dia, Encik Ali ni cakap, dia kata, kalau awak perasan, masa kita nak keluar tadi, kalau awak pusing ke belakang, sebenarnya tu bukan tempat makan pun. Itu adalah gaung, dia kata. Memang setahu abang, kat sini memang dah tak ada tempat-tempat berhenti makan dah. Kecuali RNR Tapah tadi, dan ke depan lagi jauh lagi baru kita akan jumpa lagi tempat nak makan. Dan kalau awak perasan, ramai kan orang yang tempat kita berhenti tadi. Tapi mana kenderaannya? Tak ada bas, tak ada kereta, tak ada motor. Kalau betul begitu ramai orang kat situ, dia orang datang dengan apa? Kenapa tak ada satu kenderaan pun kat situ? Pelik tak? Wife dia pun macam mengakui lah apa yang Cik Ali ni cakap. Dan sebaik saja dia orang dah naik atas highway, dah terus ke perjalanan, yang 2 buah kereta lagi kat depan tu pula tak tahulah senonong-nonong tiba-tiba sakit perut ke atau apa yang dikejarkan, macam laju. Macam pecut je dia orang dengan 2 buah kereta lagi tu. Dan Cik Ali ni masih lagi steady dengan cara dia lah. Kata tak apalah, laju-laju pun nak ke mana kan. Dan sebaik saja dia orang macam mula nak start berborak perkara biasa, tiba-tiba kereta Cik Ali ni macam tersungut-sungut. Tiba-tiba mati. Cik Ali pun macam sempatlah dia ke tepi, dan tiba-tiba kereta tu mati. Betul? Masa tu kiri kanan tu hutan lah, jalan tengah membukit macam tu. Lepas tu Cik Ali ni pun cakap dengan wife dia. Dia kata, awak tunggu dah kereta, jangan turun, jangan buat apa-apa, lock pintu kereta. Abang nak tengok sekejap kat luar, nak check apa yang jadi kat kereta tu. Lepas tu wife dia ni pun macam cakap juga, ya ke ni bang, tak ada orang lalu, tak ada apa ni, tunggulah kok ada siapa lalu, kita minta bantuan ke apa. Tak bahaya ke abang nak turun sorang-sorang dalam keadaan gelap dengan kawasan berbukit macam tu kan? Tapi suami dia cakap tak apa, awak tunggu dalam kereta. Lepas tu Cik Ali dah pasangkan siap-siap lah macam bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dalam dia punya kereta tu, sebab ada baby kan, dengan tempat-tempat macam tu. So Cik Ali pun keluar bila dia dah buka bonet semua check, dia pun datang cakap dengan wife dia lagi. Dia kata, abang nak tahu dah puncanya. Rupanya kereta kita ni radiator kering, apa benda gitulah. So dia kata dia nak pergi cari air. So kata wife dia, kat mana abang nak pergi cari? Tengoklah lokasi macam ni mana tempat abang nak pergi cari. Dia kata, alah tahulah abang settlekan, awak tunggu je diam-diam dalam kereta, jangan turun, jangan siapa-siapa datang pun awak jangan keluar daripada kereta sampai abang datang. So suami dia pun menghilang lah dalam kegelapan malam tu. Wife dia pun tunggulah dalam kereta. Tunggu dalam kereta, tak lama kemudian dia pun macam terfikir, nak telefon lah. Dia pun call lah yang lagi 2 buah kereta yang kat depan tu. Bila dia call je, dia cerita apa yang berlaku kat dia ni.
Diorang dalam kereta, daripada arah sana tu cakap lah dengan akak jangan keluar dari kereta. Saya akan minta bantuan Peronda Plus ke apa benda ke untuk pergi dekat akak untuk bantu akak. Akak sebelum tu akak jangan keluar. Akak tunggu je abang kat situ, jangan keluar. So si isteri dia ni pun macam mengiyakan je lah. So lepas tu sebab suami dia pun pesan benda yang sama. Lepas dia letak telefon, tak lama kemudian sampailah Peronda. Ada 4 orang, 2 Peronda plus ada 2 orang anggota polis macam tu. Selepas dah tahu, dah cerita apa semua bagai-bagai, dia orang pun mulalah pencarian nak cari suami dia ni lah, pergi ke mana. Dia tunjuklah, dia kata saya nampak suami saya mengarah ke bawah sana. Mungkin dia nak pergi cari anak sungai ke apa macam tu lah. Dan dia orang dah pergi ke sana pun semua tak jumpa suami dia. Dia orang pun macam dah tak tahu nak cari kat mana. Datang semula kat kereta, macam tanyalah wife dia tu. Wife dia pun macam cakap, saya tak tahulah cik nak cakap macam mana. Cuma masa cik tak ada tadi, saya ada dengar macam sesuatu benda yang kuat jatuh atas bonet, boleh atas bumbung kereta. Cik tengok ada apa-apa tak atas bumbung kereta saya? Bila isteri Encik Ali ni bagi tahu yang sepeninggalan dia orang tadi pergi cari suami dia, dia dengar ada sesuatu benda yang kuat macam buah kelapa macam tu jatuh atas bumbung kereta. Dia minta lah polis tu tengok daripada luar lah ada apa-apa tak atas bumbung kereta dia. Tapi polis tu kata tak ada apa-apa. Dan tak ada apa-apa, tak ada bekas lekuk ke apa ke, tak ada. Tapi dia kata memang dia yakin tadi memang bunyi yang sangat kuat macam orang baling buah kelapa yang besar. So polis pun macam cakap sama sendirilah. Wife dia pun tak dengar lah sebab dia tak turun daripada kereta kan. Dan tak lama kemudian datang salah seorang anggota polis macam cakap dengan wife dia, minta bukakan bonet kereta daripada dalam. Bila wife dia bukakan bonet tu dan bila salah seorang polis tu pergi ke belakang, sekejap tu nampak polis tu panggil kawan-kawan dia yang lain-lain pergi ke belakang bonet. Dan tak lama kemudian nampak ada satu anggota polis datang pula jumpa dengan isteri Encik Ali ni dan bagi cakap dengan isteri dia. Dia kata, puan, sebelum tu saya nak minta maaf, sebenarnya suami puan dah tak ada. Dan bila dia cakap macam tu je, isteri Encik Ali ni terus menangis, meraung macam seolah-olah dia faham kataan suami dia dah tak ada tu kat mana mayat, apa yang terjadi tu, macam dia seolah-olah dia boleh tangkap apa yang terjadi. Dan selepas kejadian tu, polis tu daripada penulis ni cerita daripada keterangan polis tu lah, dia kata keadaan mayat tu macam kepalanya hampir putus, hanya bersambung dengan sedikit cebisan daging je. Dan sampai sekarang dia orang buntu apakah punca kematian arwah Encik Ali ni, yang bukan nama sebenar. Kena apakah bendanya, maksudnya yang membunuh dia? Adakah binatang buas? Adakah something yang mistik? Sebabnya kalau binatang, kenapa benda tu boleh masuk dalam bonet? Dan isteri Encik Ali kata pun selama dia ada kat situ, dia tak ada dengar pun bunyi bonet dibuka ke apa ke. Sebab kita dalam kereta sepatutnya kita dengar lah kan bunyi bonet dibuka, ditutup apa semua. Tapi isteri Encik Ali kata dia memang tak ada dengar apa-apa. So sampai sekarang benda tu macam tinggal misteri. Sama ada cerita ni benar atau tak, cerita ni saya baca daripada internet dan saya akan kongsikan link dekat bawah sini. Bagi siapa yang nak go through cerita tu boleh baca kat situ.